Rakyat yang tidak sanggup tunggu. Orang-orang politik boleh tunggu. Kita boleh tunggu giliran kita untuk memerintah. Kita boleh tunggu giliran kita untuk mengambil alih kuasa. Kita sudah tunggu 10 tahun. Kita berjuang dalam keadaan yang susah, keadaan yang tertindas, keadaan dalam hidup dalam kezaliman, tetapi kita sanggup mengatasinya. Tapi kali ini yang menderita bukan ahli-ahli politik. Yang kita orang ahli-ahli politik 1-2 orang masuk ISA tak kisah, tak ada masalah. Yang kalau kita tak dapat, kita ceramah ditangkap atau dikacau oleh pihak-pihak pasukan keselamatan, itu perkara yang kecil. Tetapi yang diancam sekarang dengan harga minyak dan dasar-dasar ekonomi yang tidak masuk akal, yang stupid seperti yang kata tadi, akan merosakkan negara kita dalam keadaan kesaingan yang sengit ini. Di Vietnam, Indonesia, semua negara tengah bersaing, cuba mengatasi krisis ekonomi, cuba bangkit semula supaya mereka boleh pesat membangun. Tapi pemimpin-pemimpin kita masih mimpi siang hari. Pemimpin-pemimpin kita masih gila kuasa, cuba berpolitik. Mereka sedikit pun tidak menumpukan tenaga mereka, pemikiran mereka dalam isu-isu bagaimana mempertingkatkan mutu hidup rakyat, bagaimana kita mengurangkan beban rakyat. Tidak fikir. Sebaliknya kita lihat Selangor, lihat Perak, negeri-negeri ini 100 hari, setiap hari adun-adun kita, pemimpin-pemimpin kita fikir macam mana dengan sumber yang begitu sedikit, dengan keadaan yang disabotaj, sentiasa disabotaj oleh kerajaan pusat, kita masih cuba dengan sedikit mengurangkan beban rakyat. Air kita cuba bagi percuma, anak-anak yang pergi universiti kita kurangkan beban dengan bagi sedikit wang insan. Semua ini adalah kerja kita, hasil daripada usaha kita. Tapi pemimpin-pemimpin atas ini, dia Barisan Nasional, langsung tidak peduli tentang nasib rakyat. Itu sebab kali ini saya rayu kepada rakyat, kita perlu dibela. Pakatan rakyat perlu dibela, kerana kita belum lagi melalui krisis politik. Kita belum lagi selamat, kerana Barisan Nasional masih cemburu. Mereka masih cuba mengkomplotkan banyak tindakan-tindakan yang cuba merosakkan kita, kerana mereka tidak sanggup melihat satu perbandingan yang positif. Kerana mereka sedar kalau keadaan ini dibiarkan, mereka akan kalah dalam 2 tahun yang akan datang. Itulah sebab perancangan mereka adalah merosakkan negeri-negeri kita. Perancangan mereka adalah cuba memburukkan imej pemimpin-pemimpin kita. Dan kita tidak boleh diam diri. Dan rakyat juga tidak boleh diam diri, kerana ekonomi kita tak sanggup tunggu lagi. Kerana kehidupan kita, perniagaan kita tidak boleh tunggu, sehingga super inflasi telah merosakkan seluruh negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebab kita sekarang terpaksa bertindak. Kita merayu, kita kumpulkan semua rakyat jelata supaya bertindak sekali lagi. Kali ini, seperti yang dulu kita kumpulkan 10,000 untuk menentang kenaikan minyak, kita kumpulkan 100,000 untuk tuntut pilihan raya yang bersih. Kali ini bukan 10,000, bukan 100,000, bukan 200,000, bukan 500,000, malah 1 juta rakyat harus turun untuk menunjukkan kita serius, kita bersungguh-sungguh bersuara yang sama. Isu minyak ini bukan isu politik. Isu minyak ini bukan kita dalam Pakatan Rakyat cuba mengeksploitasi untuk cari populariti. Kita tidak perlu cari populariti, kerana pilihan raya masih jauh lagi. Dan kita pasti dengan dasar yang kita adakan, kita akan menang.
Tak perlu kita cari cheap publicity, cheap popularism. Itu salah. Kalau mereka tuduh kita nak manipulasikan isu ini untuk dapatkan publicity, tidak betul. Kita tidak perlu. Dan kita tidak perlu ambil alih kerajaan pusat melalui demonstrasi besar-besaran. Kita hanya perlu 30 ahli Parlimen Barisan Nasional yang insaf dan menyertai kita. Kita sudah boleh bentuk kerajaan pusat. Kerja ini untuk mengambil alih kuasa ini mudah. Tetapi panggilan kita adalah satu panggilan yang suci. Panggilan kita adalah satu panggilan bersejarah. Panggilan kita adalah lanjutan perjuangan kita yang kita namakan reformasi. Kita mau mengisytiharkan bahawa rakyat yang menjadi penentu, rakyat yang menjadi tuan, rakyat yang akan mengarah hara tuju negara kita. Sejuta rakyat turun di Kuala Lumpur yang berhimpun di Petaling Jaya ini adalah suara dari seluruh Malaysia. Suara ini harus didengar oleh semua pemimpin, baik pun pemimpin Pakatan Rakyat atau pemimpin Barisan Nasional. Rakyat mempunyai kuasa. Jangan sekali-sekali sesiapa mengkhianati kehendak rakyat. Itu adalah mesejnya. Itulah sebab saya rayu kita tepikan kepentingan politik. Siapa yang rasa terdesak, siapa yang rasa dasar ekonomi ini tidak adil, turun beramai-ramai, baik pun orang Barisan Nasional atau orang-orang Pakatan Rakyat atau orang yang tidak berpolitik. Kali ini perhimpunan ini adalah perhimpunan sejarah, kerana perhimpunan 1 juta rakyat tidak pernah berlaku dalam sejarah kita. Dan kita sejuta rakyat ini akan memberi amaran kepada semua parti-parti yang akan memerintah dalam masa yang akan datang. Jangan sekali-kali tipu rakyat. Jangan sekali-kali cuba merosakkan ekonomi kita. Itulah mesejnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sanggupkah kita buat? Sanggupkah kita buat? Ini saya tegaskan sekali lagi, bukan tindakan ini bukan nak naikkan Pakatan Rakyat, bukan nak jadikan Tensua Menteri atau Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Itu bukan tujuan perhimpunan kita. Tujuan perhimpunan kita adalah kelanjutan perjuangan reformasi. Perjuangan reformasi yang dimulakan pada tahun 99 menunjukkan rakyat sedar, mata kita tajam. Kita adalah hakim, sungguh pun sistem kehakiman kita korup. Kita tahu siapa yang menyeleweng. Anwar Ibrahim tidak berdosa. Kita menentukan, kita sudah buat keputusan. Dan akhirnya 10 tahun kemudian Anwar bangkit semula. Dan kebangkitan Anwar Ibrahim adalah kebangkitan rakyat. Dan Anwar Ibrahim bukan pemimpin seseorang. Yang naikkan dia bukan supaya egonya, bukan kerana kita nak buktikan Mahathir salah, bukan kita nak buktikan UMNO tidak relevan. Bukan begitu. Kita nak tunjuk agenda politik rakyat. Sudah 50 tahun kita lihat pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita tidak berdiskusi, tidak bicarakan isu-isu rakyat. Mereka menganggap rakyat sebagai alat untuk ditindas supaya mereka dapat keuntungan yang besar. Bila mereka tak dapat saing di pasaran dunia, mereka naikkan harga minyak di dalam negeri, bebankan rakyat. Dan kita mau tunjukkan pengingatan kita dan pelanjutan kita sebagai pergerakan rakyat. Senantiasa kita beri amaran kepada orang-orang politik, rakyat ada kekuatan. Itulah sebab kita tunjukkan konsep ketuanan rakyat. Rakyat yang menjadi tuan, rakyat yang memegang kedaulatan, dan rakyat akan menentukan siapa jatuh dan siapa naik. Dan kalau pada tanggal 6 bulan 7 ini perhimpunan kita sampai 1 juta rakyat, kita laungkan dengan satu suara sebulatnya
kita mahukan minyak diturunkan. Minyak diturunkan demi kebaikan rakyat. Minyak diturunkan untuk selamatkan ekonomi negara. Minyak diturunkan untuk memulihkan kedaulatan dan kemakmuran negara kita. Dan kalau pemimpin-pemimpin di atas ini angkuh, sombong, enggan mematuhi kehendak rakyat, yang turun bukan saja minyak, yang turun Abdullah Badawi, yang turun Najib Tun Razak, yang turun Barisan Nasional, yang turun UMNO yang zalim. Sanggup kita buat ini adalah hadiah yang paling baik. Ini adalah jaminan masa depan yang lebih cerah untuk anak dan cucu kita. Dengan itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi.